على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan yang memeliharakan sekalian alam dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian pada pagi Jumaat, yang mana insyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan lagi daripada sambungan kitab Taqribul Ikhwan fi ta'allumi aqaidil iman, karangan Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Nah Sukam rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sambung lagi insyaAllah. Kalau kitab saya ni pada muka surat 28, iaitu perbahasan sifat istighna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan istighna dan iftikar. Bermula ini ialah satu perbahasan pada menyatakan sifat istighna dan iftikar. Jadi kita dah masuk dah perbahasan sifat istighna dan iftikar. Kata musannif, adalah istighna itu ibarat daripada terkaya Tuhan dan lepasnya daripada yang lain pada serba-serbi. Kata musannif, adalah istighna itu. Asal istighna ni dia asal daripada perkataan ghina. Ghina yaghna, ghinaan. Alif sinta tu dengan mana bukan menuntut kaya. Maksudnya dia tuntutan kaya. Istighna, terkaya. Baik, jadi terkaya ni, bila sebut terkaya ni, dia benda subjektif. Bagi makhluk pun kita sebut terkaya juga. Bagi Tuhan pun kita sebut terkaya. Tapi ada apa beza terkaya Tuhan dengan terkaya makhluk?
Sebab tu dia panggil terkaya Tuhan tu dia panggil ghinal mutlak. Dipanggil ghinal mutlak, istighna'ul mutlak. Terkaya yang semata-mata tidak dikaitkan dengan apa-apa. Kaya sungguh. Eh? Ha, eh? Jadi kaya sifat Tuhan tu dipanggil ghinal mutlak. Ghinal mutlak ni semata-mata kaya. Bila sebut mutlak ni dia tak dikaitkan dengan apa-apa. Ada pun kita dia panggil ghinal muqayyad. Kaya kita ni dikaitkan. Itu kata muqayyad. Kaya yang dikaitkan dengan suatu benda. Sebab tu ulama membezakan pada lurah, pada bahasa tu, nak kenal kata kaya Tuhan dengan kaya makhluk tu, ulama membezakan dengan tanda dia tu lihat kepada muta'alliq dia. Lihat kepada perkara yang bersangkutan dengan dia tu. Contoh kita kata, kalau bahasa Arab, dia dari segi lurah tu, bila sebut ghina tu, dia muta'adi dengan apa? Maksudnya dia dengan muta'adi dengan huruf ja apa? Kalau ni dari segi bahasa Arab. Contoh kita kata, ghina an. Tu an tu daripada tu terkaya tu. Terkaya daripada. Tuhan tu terkaya daripada yang lain. Itu panggil ghina'an. Tapi kalau kita makhluk ni, dia tak panggil ghina'an. Kalau nak sebut makhluk ni, ghinal muqayyad ni, dia panggil, dita'alukkan dengan ghina bi. Dengan huruf ba tu. Terkaya dengan. Macam kita lah. Kaya dengan duit. Kaya dengan kebun. Ada dengan tu. Tuhan bukan kaya dengan sesuatu. Dengan tu tak ada. Tuhan tu terkaya dari. Dari tu tak lepas. Dia lepas dia semua. Dia sebut dari tu terlepas dia semua. Kita dah bila sebut terkaya. Manusia yang terkaya dalam dunia. Tapi terkaya dengan. Ada dengan lagi tu. Dia kena kait tu. Dia panggil ghinal muqayyad tu. Kaya dengan apa? Bisnes. Kita kata orang yang paling orang yang terkaya dalam dunia. Boleh sebut terkaya? Boleh. Tapi terkaya tu muqayyad. Tak apa cakap begitu. Dia tak salah. Tapi dia kaya dengan. Ada dengan tu. Ghina bi apa? Terkaya dengan perniagaan. Terkaya dengan duit. Terkaya dengan banyak kebun. Sebagainya. Cool. Tapi mesti ada kait. Nak sebut terkaya makhluk tu mesti ada kait. Tapi kalau kaya Tuhan, terkaya Tuhan, dia tak ada kait, dia terlepas. Dia lepas daripada an, terkaya dari. Dari tu, maknanya semua benda perkara yang selain benda tu, terlepas semua. Dia tak berhajat lah tu. Maksud terkaya lah tu. Lepas tu istighna an. Lepas tu dia bahasa Arab tengok. Dia kata istighna itu ibarat daripada. Daripada. Daripada terkaya Tuhan. Sekali tengok daripada depan tu. Dan lepasnya Tuhan. Apa itu atau tafsir? Maksudnya Tuhan tu lepasnya Tuhan itu daripada yang lain. Nampak tak? Daripada yang lain terpanggil terkaya tu. Terkaya daripada yang lain. Yang lain tu sesuatu perkara. Ikut perkara apa pun. Terlepas semua. Kita dah. Orang tu kaya. Tapi kaya dengan harta. Kaya tapi kaya dengan ilmu. Contoh kita kata. Dia tu terkaya dalam dunia. Terkaya apa? Terkaya dengan harta. Dia ada kait tu. Dia panggil ghinal muqayyad. Ghina yaghni ghinaan. Tak kena. Ghina yaghna.
Habis itu, kena ada Rina tu. Ghaniya. Allah, bukan Rina. Rina tu masdar. Ghaniya yaghna. Fa'ila yaf'alu. A'u, a'u, a'i, a'i. Ghaniya fa'ila. Yaghna. Fa'ila yaf'alu. Eh? A'u, a'i, a'i, a'u, i'i. A'u, a'i. A'u, a'i, a'a. I'a. Fa'ila yaf'alu. I'a. A'u, a'i, a'a, i'a. Wazan yang keempat. Fa'ila yaf'alu. Ingat ABI tu dia kaedah tu. Penyesulasi mujarab tu dia kena tahu dia tak. Jadi ghaniyah bukan ghaniyah yaghna. Ghinaan. Baru kena. Ghaniyah yaghna. Kaya tu lah. Dia ambil wazan situ. Jadi bila sebut kata Tuhan tu terkaya Tuhan, yang ni apa maksud terkaya Tuhan? Dan lepasnya. Itu atau tafsir. Dia nak tafsirkan apa maksud kata terkaya Tuhan. Yang ni lepasnya Tuhan daripada yang lain. Itu dia. Bismillah. Lepasnya Tuhan daripada yang lain. Lepasnya Tuhan daripada yang lain tu, lepas-lepas, terkaya-terkaya, pada serba-serbi. Ni bahasa kampung. Pada serba-serbi, yakni tulis. Pada semua perkara. Tuhan tu terlepas daripada semua perkara. Itu panggil istighnaq. Tuhan tu lepas daripada semua perkara. Itu panggil serba-serbi. Habis itu. Dan iftikar itu. Ibarat ni apa tadi saya tak bahas ibarat. Ibarat tu tuturan. Cakapan daripada. Ibarat cakapan daripada berkehendak ke semua barang yang lain. Berkehendak ke semua barang yang lain ta'ala itu. Tak kena katalah. Berkehendak ke semua barang yang lain daripada Tuhan. Dan tak lepas ke semua barang yang lain tu kepada Allah Ta'ala. Baik kalau kita tengok iftikar ni asal dia sifat makhluk. Kalau tengok iftikar ni ifta'ala yaftil ifti'al. Aftaqara yaftakiru iftikar. Ifta'ala. Tak kena. Iftaqara yaftakiru iftikar. Ifta'ala yaf'alu ifti'al. Ifta'ala ni iftaqara. Dia muta'adi. Tak kena. Dia lazim. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Iftaqara yaftikur iftikar. Dia kata iftikar itu ibarat daripada berkehendak. Asalnya iftikar ni sifat makhluk. Apa pasal iftikar itu dikatakan sifat Tuhan? Bila sebut kata sifat Tuhan, istighnaq iftikar. Habis itu Tuhan tu berhajat. Ni timbul kemusykilan. Jadi semata-mata iftikar itu sifat makhluk. Sebab makhluk tu dia berhajat, semua makhluk ini berhajat kepada Allah. Sebab apa dibilangkan iftikar tu dia masuk juga dalam sifat Allah. Sebab tu kalau ulama sebut dia kena kait lagi.
Iftikar di sini yakni iftikaru ilaihi. Itu baru kata apa? Itu baru kata sifat Tuhan. Iftikaru ilaihi. Kena cakap gitu. Kalau semata-mata iftikar saja itu semata-mata berhajatnya makhluk pada Allah Ta'ala. Dengan sebut iftikaru ilaihi. Berhajat semuanya kepada Allah. Jadi berhajat kepada Allah Ta'ala itu dah panggil sifat Tuhan. Kalau kita kata berhajat makhluk, sekadar itu, dia tak itu panggil sifat makhluk. Apa tu dalam kitab apa mata Mubarrahin? Wa amma iftikaru kullu ma siwahu siwahu ilai jalla wa azza. Ada sebut. Iftikar itu tiap-tiap perkara yang selain daripada Allah Ta'ala berhajat kepada dia. Habis itu. Jadi bila sebut iftikar, dia kena terkait sikit iftikaru ilaihi. Baru dikatakan kalau dikaitkan dengan ilahi itu baru kita kata itu jadi sifat Allah. Tapi kalau semata-mata kita tak ada kait apa-apa berhajat makhluk saja, itu dia tak panggil sifat Tuhan, dia panggil sifat makhluk saja kalau sebut iftikar saja. Sebab tu dia kata iftikar itu ialah ibarat daripada berkehendak. Ibarat daripada berhajat ke semua barang yang lain daripada Tuhan. Dan tak lepas. Atau tafsir lagi. Dan tak lepas. Apa berkehendak tu lah. Dan tak lepasnya ke semua barang yang lain tu. Semua ni semua tak lepas. Tak terlepas kita semua ni, makhluk ni. Tak terlepas kepadanya pada Allah Ta'ala. Tak terlepas apa? Pada tiap-tiap kelakuan. Tulis, yakni pada tiap-tiap keadaan. Tiap-tiap keadaan, tiap-tiap kelakuan kita ni tak lepas dari Tuhan. Sekelip mata kita berkelip. Gerakan kita, semua tak lepas dari Tuhan. Maksud tak lepas apa? Semua berkehendak kepada Allah. Itu maksud kata tak lepas. Semua kata berkehendak. Tak lepas dia kata. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Maka tidak diterimakan istighna Allah. Apa maksud tak diterima? Yang ni tak diterima, tak dapat diterima pada fikiran akal. Akal kita tak terima. Tak diterimakan pada akal, pada fikiran akal, tak digambarkan. Tak terlintas pada fikiran akal. Apa dia? Istighna'nya Allah Ta'ala itu, melainkan ianya Allah itu bersifat dengan wujud. Akal kita tak dapat terima. Mustahil berakal tu. Akal kita tak dapat terima kata istighna' itu mestilah dia tu bersifat dengan sifat wujud. Kalau kita kata Tuhan tu terkaya tapi dia tak ada. Tak jadi. Nak panggil istighna' macam ni, istighna' ni mesti kena ada wujud dulu. Mesti kena ada. Bila sebut istighna' ada Tuhan tu, dia tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Ada Tuhan itu dia tidak menumpang kepada yang lain. Tu maksud kata tu. Tak berkehendak tu. Dia terkaya tu. Dia tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Dia tak berkehendak menjadikan dia. Jadi mestilah istighna' tu, mestilah tak dapat dia, mestilah istighna' dengan sifat wujud dulu.
Boleh kita nak kata istighna dengan sifat lain tu, tak dapat tidak, Tuhan tu istighna dia tu melainkan dengan bersifat dengan sifat wujud. Mesti kena ada. Mesti kena ada sifat wujud. Mesti kena ada sifat wujud. Ha. Lagi pula kidam. Tak dapat tidak, tak diterima pada akal kita, tak tergambar pada akal kita. Nak kata Tuhan itu, kita nak kata Tuhan, mestilah tak dapat tidak. Nak kata sifat istighna tu mestilah Tuhan tu bersifat dengan kidam. Kalau kita kata dia tu baru, maka kita kata dia tak terkaya. Sebab ada yang menjadikan dia. Kalau kita kata dia tak ada permulaan, maka mesti ada yang menjadikan dia, mesti ada yang membaharukan dia. Tak dapat tidak, dia mesti bersifat dengan kidam. Kemudian ketiga, baqa'. Macam kidam, kita kata kidam. Jadi mestilah kita kata Tuhan tu bersifat kidam, tapi kidam apa? Kidam hakiki. Dia mesti bersifat dengan kidam hakiki. Maksud Tuhan itu tidak ada permulaan. Mestilah Tuhan tu terkaya dia dengan tidak ada permulaan. Dia bukan terkait dengan perkara yang lain. Adapun kita nak panggil kidam kita panggil kidam zamani ataupun idhafi. Semalam kita belajar dalam kitab TFD. Mestilah kita kata kidam tu dia baru ni kidam zamani. Apa? Kidam yang bersangkut paut dengan masa. Kidam yang bersangkut paut dengan masa yang lama. Paling kurang setahun. Panggil kidam juga. Kalau kidam idhafi iaitu kidam yang kita nisbahkan pada sesuatu perkara. Contoh kita kata kidam idhafi itu ayah lebih tua daripada anak. Itu kita panggil bandingan. Bandingan antara dua perkara. Kalau kita makulat tu dia panggil makulatul idhafah. Antara makulatul idhafah tu dulu kita belajar iaitu mestilah ubuwah. Iaitu idhafat, iaitu bandingan di antara anak anak ubuwah antara anak dan bapa. Dulu kita belajar dalam makulat idhafah. Kitab makulat dulu jangan zaman kalau ingat dulu. Dia semua kena ulang balik tu. Dan pertama yang makulat tu dia jarang kita nak main sebab jarang orang nak mengajar. Tak ada orang mengajar, jadi bila lama-lama kita dah belajar, tapi bila kata tak telaah balik, kita tak muzakarah, kita terlupa. Zaman sekarang ni tak ada orang nak mengaji dah makulat ni, dia dah timbul tenggelam dah. Kalau di pondok-pondok pun tak banyak dah baca kitab makulat tu. Betul saya ajar dulu yang tu, perhati balik, tengok rakaman balik. Kitab makulat tu Kalau tak faham apa tu, tengok balik. Apa yang dobit tak faham tu, tengok balik. Makulat tu penting sebab untuk kita ngaji tauhid macam ni. Dia sebut kidam tu, dia ada kidam idhafah. Maksudnya masuk dalam makulat idhafah. Perkara yang baru habis. Lepas tu dia kata tak dapat tidak tu istighna Tuhan tu mestilah dia bersifat dengan sifat kidam. Kemudian dia bersifat dengan sifat baqa'. Kekal. Kekal Tuhan tu dengan tidak ada penghujung, dengan tidak ada kesudahan. Dia akan tulis itu lah. Nak kata Tuhan tu terkaya tu mesti dia kekal. Kalau kita kata dia terkaya tapi dia tak kekal, macam mana nak kata dia terkaya? Dia mesti kata sebab terkaya tu, dia tak ada awal, dia tak ada penghujung. Tu cerita dia. Dia tak ada awal, dia tak ada penghujung. Tu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dan nak dikatakan Tuhan tu istighna terkaya tu
mestilah dia tu tak menyalahi Allah Ta'ala dengan perkara yang baharu. Apa maksud menyalahi? Dia tak serupa dengan makhluk. Dia tak sama dengan makhluk. Kalau dia sama dengan makhluk, maka dia maksud dia jadi makhluk. Oh. Ha. Kalau kata Tuhan tu serupa dengan makhluk, oh maksudnya Tuhan tu makhluk. Oh. Ha. Kalau tak serupa dengan makhluk, tu terkaya dia. Kalau kita kata dia terkaya tapi serupa dengan makhluk, tak jadi. Maksudnya dia itu makhluk. Bila makhluk nak terkaya nak terkaya macam mana, mesti ada sifat kekurangan. Nampak tak? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud berdiri? Bila sebut terkaya juga. Mesti Tuhan tu terkaya. Maksud berdiri dengan sendiri maksud apa? Terkaya Tuhan daripada zat yang lain. Terkaya Tuhan daripada yang menjadikan dia. Apa terkaya Tuhan? Tak berkehendak. Tak berkehendak Tuhan pada zat yang lain. Dia kena ingat qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia ada dua makna. Kita belajar. Bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsih, terkaya Tuhan daripada zat yang lain. Apa terkaya? Dia tak berkehendak pada zat yang lain. Satu. Bila sebut kata qiyamuhu ta'ala binafsih, makna kedua, terkaya Tuhan daripada yang menjadikan dia. Maksudnya apa? Dia tak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Itu maksud kata istighnaq qiyamuhu ta'ala binafsih tu. Tulis itu perhati. Lagi pula, istighnaq Allah Ta'ala tu melainkan ianya mestilah bersifat dengan sifat sama. Basar dan kalam. Ini saya tak mau urai mana ni sebenarnya. Ini tak apalah paksa urai juga. Takut orang tak nampak istighnaq tu. Nanti kenapa dia tak masuk sifat wahdaniyat tu, itu kita tak mau bahas lagi. Dia panjang juga cerita ni. Masalah iftikar ni. Dengan istighnaq. Jadi sifat sama tu dikatakan terkaya Tuhan tu mestilah bersifat sama. Iaitu kita panggil mendengar. Sebab tu kita kata terkaya Tuhan tu, sifat sama Tuhan tu dia tak sama dengan makhluk. Sifat sama basar Tuhan. Ambil dua-dua sekali. Sifat sama basar Tuhan. Dia tertentu dengan perkara yang wujudi. Bukan mesti kata ada huruf dan suara. Bukan mesti kata ada suara baru nak dengar. Lepas tu kita kata dia tak sama dengan sifat makhluk. Sifat makhluk sama basar dia dengan melihat dengan perkara yang benda yang ada, lagi pula yang ada huruf dan yang ada suara dan bunyi. Sama dan basar dia tak mesti kata huruf bunyi. Asal kata benda wujudi dia dengar dah. Asal kata benda wujudi dia nampak dah. Habis itu. Dan kalam. Jadi istighnaq Allah Ta'ala tu kalam. Terkaya daripada dia tu. Dengan sifat kalam. Sebab kalam ni dia maksud dia apa maksud kalam? Berkata-kata. Kalam Allah Ta'ala kita kata yang qadim. Sebab tu dia akan datang dia bahas juga. Macam mana yang dia katakan Allah sama apa? Sifat sama, basar dan kalam. Di antaranya tersuci daripada kekurangan. Kita kata tersuci daripada kekurangan. Sebab tu ulama bahas kata di antaranya dalam kitab lain disebut mana tak jumpa pula lah. Sekejap. Tak ada lagi. Jadi dia katakan sifat sama basar kalam. Kalau Tuhan tu tidak terkaya
Ingat dah. Dia punya ilat. Kalau kita kata sifat sama Tuhan tu tak terkaya dengan sifat sama. Apa tak terkaya dengan sifat sama? Dengan bahawasanya dia tu tuli. Dengan bahawasa dia tu buta. Dengan bahawasa dia tu bisu. Maka kita kata tak terkayalah Tuhan itu. Sebab dia ada sifat kekurangan. Apa sebab kekurangan? Ada tuli, ada buta, ada bisu. Itu dia. Dan di atas menyabitkan ahwal. Yang ini di atas kaul, tambah sikit. Di atas pendapat menyabitkan ahwal. Ini menetapkan sifat hal. Pun masuk juga sekali. Sebab apa? Dia perkara berlaziman. Apabila ada sifat ma'ani, adalah sifat ma'nawiyah. Adalah sifat ma'nawiyah. Dibilangkan pula 3 sifat ma'nawiyah. Apa dah? Kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. Lepas tu dibilangkan juga sekali sebab dia perkara yang talazum. Dia perkara yang berlaziman bagi sifat ma'ani. Apabila ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Tu. Dia perkara yang berlaziman. Sebab tu dia masuk juga sekali tu. Sebab tu kita kira semua ada 11 sifat. 11 sifat. Sifat 11 sifat bagi sifat istighna. Tu tengok. Baik, sebab apa boleh kata tak diterima pada fikiran akal tu istighna Allah Ta'ala tu melainkan dengan bersifat dengan wujud, kidam, bakok, mukhalafah sampai sifat kalam tu. Sebab apa? Kenapa kita kata tak boleh terima pada akal tu? Kerana jika tak bersifat ya Allah dengan segala sifat ini. Kalau kita kata Tuhan tu tak bersifat dengan segala sifat ini. Apa dia? Sifat wujud, kidam, bakok. Sampai sifat kalam tu. Sampai kaunu mutakaliman tu. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan semua tu tadi. 11 sifat tu. Tengok dia kata. Jika tak bersifat ya Allah dengan segala sifat ini. Maka ada kalanya Allah itu ia tak lepas ia Allah. Tak lepas tak lepas lah. Sebab apa? Sebab wujud dia pun bukan wujud yang hakiki. Tak lepas ya Allah Ta'ala tu tak lepas. Dan berkehendak ya Allah kepada yang menjadikan dia. Tuhan tu berhajat pada yang menjadikan dia pula lah. Tak ada lah sifat. Qiyamu ta'ala binafsi tu. Tu. Tapi dia kait. Kata tak lepas dan berkehendak ya Allah kepada yang menjadikan tu. Jika. Kait. Jika ternafi, jika tidak ada. Ternafi tidak ada. Jika tidak ada salah suatu daripada wujud hingga mukhalafatuhu. Tak ada sifat wujud sampailah sifat mukhalafah tu. Jika ternafi, salah satu je. Kita kata gini, Tuhan tu terkaya. Kita kata Tuhan tu bersifat dengan wujud, dia mesti ada sifat wujud. Sampai dekat Qiyamu ta'ala binafsi, kita kata Tuhan tu berhajat pada menjadikan dia. Habis? Habis? Maka itu jadi kekurangan. Salah satu je luput. Kita kata Tuhan itu bersifat dengan wujud, dengan kidam. Cuma dia tak bersifat dengan bakok. Maksudnya Tuhan tu tak ada penuhan, tapi ada pengakhiran. Seolah-olah kata gitu. Maka kalau dikaitkan dengan satu je tak ada dalam 11 tu. Dalam 11 tu satu tak ada. Tinggal 10 yang ada. Satu tak ada. Maka luputlah semua tu. Salah satu. Maka jadi kekurangan. Jadi kekurangan. Habis itu. Atau satu makna daripada dua makna bagi Qiyamu ta'ala binafsih. Ni dua makna. Qiyamu ta'ala binafsih ada dua makna. Satu berhajat pada zat. Satu lagi berhajat pada yang menjadikan dia.
Tiba-tiba kita kata, apa daripada dua makna tu, menjadikan dia. Apa bagi kiamat ta'ala min nafsih. Apa? Kita kata dia tu tak berkendak pada zat. Tapi dia berkendak pada yang menjadikan dia. Dah luput satu dah. Itu pun dia katakan tak panggil sifat istighnaq lagi. Tu. Atau berkehendak tak lepas dan tak lepas kepada zat yang ada ia Allah Ta'ala padanya pada zat. Tapi kait jika ternafi kiamat ta'ala binafsih dengan makna adanya Allah Ta'ala tu bukan dengan sebab ada benda yang lain. Bukan dengan sebab benda yang lain. Atau berkehendak pada mereka yang juru menolakkan kekurangan daripadanya daripada Allah Ta'ala. Ataupun kita kata, ni panjang lagi ni. Kena baca sampai bawah tu. Nanti kita sambung nanti ya. Dia berkait-kait dah tu. Nanti sekejap. Nanti sambung balik. Maka ada kalanya tak lepas ia dan berkehendak ia kepada menjadikan. Jika ternafi. Sambung situ. Maka ada kalanya. Wallahu'alam. Nanti sambung situ lah. Minggu depan insyaAllah. Jadi bulan puasa ni kelas kita hanya pagi lah ada. Malam tu tak ada sebab tarawih habis 10.30 dah. Lepas tu mula pun lewat. Kalau mula pun 11. Ataupun 11.30. Jadi kita rehat dululah bulan puasa ni. Kita start pagi je lah. Habis itu wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Wa amalan maqbula wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم sebanyak semua. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan. Banyak Kati. Terima kasih Ustaz. Selamat menyambut Ramadan. Maaf saya batin.